Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, selamat datang lagi sekali ke podcast Ramadan. Kali ini episod ke-22. Maksudnya kita dah masuk 21 Ramadan. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terus kita beribadah kepada Allah SWT. Baik, hari ini kita nak bincangkan sedikit berkenaan secara spesifik amalan membaca Al-Quran ni. Sebab Al-Quran ni Ramadan ni bulan di mana diturunkan Al-Quran. Jadi kita boleh katakan bahawa Ramadan ni adalah bulan membaca Al-Quran. Jadi seperti mana biasa kita tahu setiap tahun dengan rahmat Allah SWT, kita dapat lagi masuk ke dalam bulan Ramadan ni. Dan ada satu perkara yang Rasulullah bagi pesan dalam sepotong hadis. Rasulullah kata, "Raghima anfun rajulun dakhalal alaihi Ramadan thumma ansalakha qabla an yughfaralah." Binasa atau rugi besarlah seorang yang masuk dalam bulan Ramadan ni kemudian dia berlalu sebelum sempat dia tu diampunkan. Jadi Al-Munawi dalam kitab Fadhul Qadir dia ulas maksud hadis ni dengan menyebut amat rugilah bagi orang yang tahu sekiranya dia mengawal nafsu, dia beramal sepanjang berada bulan Ramadan, beramal dengan segala bentuk ketaatan, puasa, qiyam, Allah ampunkan kesalahan yang lepas. Tapi malam ni dia cuai, dia abaikan hingga berlalu yang Ramadan begitu saja, rugilah. Kita ada masa lagi ni tuan-tuan, mana yang nak tersilap tu masih lagi boleh ni. Siapa yang merebut kesempatan ni dengan melaksanakan ketaatan, dengan penuh iman, harap pahala, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang tak rebut peluang ni, Allah akan mendapat hina lah daripada Allah SWT. Salah satu peluang dia sepatutnya yang direbut oleh kita ialah manfaatkan masa yang ada ni dengan baca Quran. Cuba kita lihat macam mana dengan Quran kita. Bila kali terakhir helaian mushaf tu dibuka? Adakah kita sudah lupa bagaimana baca dia? Macam mana kita nak baca tajwid dia? Jadi inilah masa dia, kita rebut peluang. Jadikan Al-Quran ni teman setia yang jadi penawar jiwa. Allah SWT firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim itu hanya akan menambah kurian. Surah Al-Isra ayat 82. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, Quran ni dan puasa ni dia beri syafaat kepada Tuhan dia. Bagi Rasulullah SAW dia bersabda satu hadis, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'atuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'atuhu an-naum bil laili fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'an." Puasa dan Al-Quran akan bagi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa kata, "Ya Rab, wahai Tuhan, aku telah menghalangnya dari makanan dan syahwat di waktu siang. Izinkan aku bagi syafaat." Al-Quran kata, "Aku telah halang dia tidur di waktu malam. Izinkan aku bagi syafaat." Kedua-duanya pun diberi keizinan untuk bagi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita tahu, kita kena wajib untuk tahu berdasarkan hadis ni, syafaat tersebut diberikan kepada orang yang meninggalkan apa yang diharamkan Allah ketika sedang puasa. Ada pun orang yang hanya tahan lapar, dahaga dalam masa yang sama, dilakukan perkara yang tergah dalam agama, dia takkan dapat dalam kelebihan ni. Demikian juga Al-Quran. Dia akan diberi kepada orang yang sanggup bersengkang mata mengurangkan waktu tidur dia demi Al-Quran. Berikut merupakan panduan yang boleh kita jadikan untuk jadikan sebagai Ramadan di bulan baca Quran. Cari masa, pertama cari masa untuk duduk dengan ahli keluarga, tadarus, saling bertukar bacaan. Kalau kita mampu buat macam tu berdasarkan hadis riwayat Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah." Jadi yang terbaik di kalangan kamu ialah belajar Al-Quran dan ajar. Jadi jangan berhenti kita belajar dan mengajar Quran di bulan Ramadan ni. Jadi kedua, tak malu dan tak mudah putus asa untuk mula baca Quran. Walaupun merangkak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, orang yang baca Quran sedang dia mahir, dia akan dapat tempat dalam syurga bersama-sama dengan Rasul-Rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang baca Quran tapi dia tak mahir, membacanya tegak-gagap dan agak berat lidah dia sebab belum lancar, dia akan dapat 2 pahala. Tak ada dosa untuk orang yang tak pandai baca Quran. Yang penting dia nak usaha. Riwayat Bukhari, Muslim. Jadi baca Al-Quran ni bukan saja dengan jaga adab, tapi kena usaha untuk fahamlah tadabbur Quran.
Dia kena renung diri dengan khusyuk setiap ayat dia baca. Allah SWT berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi maksudnya setelah diterangkan demikian, maka adakah mereka sengaja tak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada dalam hati mereka itu kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Allah. Quran surah Muhammad ayat 24. Dan kedua lagi, dia tak boleh gopoh. Jangan gopoh baca Quran hingga hukum hakam terabai, serta meneruskan kebiasaan membaca Al-Quran sekalipun setelah berakhirnya bulan Ramadan. Maksudnya bukanlah kata habis Ramadan ni selesai jumpa Quran, I see you in another Ramadan. No, bukan kita jumpa dia nanti. Kita kena baca setiap hari. Istiqamah lakukan ibadah secara sederhana lebih disukai menurut sunnah daripada melakukan dengan banyak. Akhirnya tinggal. Jadi tak mampu baca banyak, kita baca sikit. Apa guna kita baca banyak-banyak, kemudian kita tak bacalah langsung dah. Jadi macam temasya kita baca bulan Ramadan saja. Jangan macam tu. InsyaAllah itu saja tazkirah ringkas sambil-sambil iktikaf tu. Jangan lupa membaca Al-Quran. Sebab Quran ni dia special lah, terutama bulan Ramadan ni. Dan dia adalah wahyu Nabi yang kekal sampai sekarang. Mujizat Nabi yang kekal sampai sekarang. Tongkat Nabi Musa tak ada dah. Bahtera Nabi Nuh tak ada dah. Yang ada sampai sekarang cuma ada wahyu yang terakhir dia, iaitu mujizat Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita amalkan, dia memberi syifa, penyembuh dan rahmat. Jadi jangan kita tinggalkan. Begitu saja. Dia sebagai syifa dan rahmah, penyembuh dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam riwayat lain dalam Quran ada sebut Nabi tak pernah minta diturunkan Quran kepada dia, tapi diturunkan Al-Quran itu sebab apa? Rahmat, kasih sayang Allah SWT. Dan rugilah kalau kita tak berebut menggapai rahmat Allah SWT. Baik, itu saja insya-Allah. Teruskan beribadah. Kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.